Selamat sejahtera kepada Dr. Siti Khadijah. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tugasan kumpulan kami pada hari ini. Ahli-ahli kumpulan 6 terdiri daripada Syahidin, saya sendiri Chang Yong Wei, Nurul Kamarina, Nur Afina, dan Siti Nur Atika. Topik yang akan dibentangkan oleh kami pada hari ini ialah konsep dan tujuan perkahwinan. Bahagian pertama, kami akan membincangkan tentang konsep perkahwinan. Secara umumnya, perkahwinan ialah aktiviti yang disetujui secara sah, biasanya antara seorang lelaki dan wanita yang diatur oleh undang-undang, peraturan, adat istiadat, kepercayaan dan sikap yang menetapkan hak dan tugas pasangan serta memberikan status kepada keturunan. Perkahwinan adalah ikatan antara orang dengan kesatuan sosial atau kontrak undang-undang. Selain itu, perkahwinan adalah ketika dua orang mengadakan upacara perkahwinan untuk bertukar sumpah di hadapan Tuhan dan keluarga mereka. Seterusnya, orang menghabiskan ratusan hingga ribuan dolar untuk upacara perkahwinan untuk sesuatu yang mereka tidak tahu mengenai apa yang mereka hadapi. Budaya yang berbeza mempunyai konsep perkahwinan mereka sendiri. Setelah membincangkan konsep perkahwinan secara umum, sekarang saya akan membincangkan tentang konsep perkahwinan dalam konteks Islam. Maksud kahwin dalam konteks Islam ialah akad yang menggunakan lafaz nikah yang menghalalkan persetubuhan lelaki dan perempuan. Hikmah perkahwinan yang pertama, memupuk kasih sayang atas rasa tanggungjawab. Yang kedua, menjamin kesihatan daripada penyakit berjangkit. Yang ketiga, memenuhi tuntutan rohani dan jasmani. Yang keempat, memberi ketenteraman kepada suami isteri. Langkah perkahwinan yang menepati syarat. Yang pertama, perhatian kepada ibu bapa dan masyarakat. Kedua, membayarkan seminar dan kursus keluarga Islam. Yang ketiga, penguatkuasaan tindakan undang-undang. Implikasi perkahwinan tidak ikut syarat terbagi kepada tiga bahagian, iaitu diri, keluarga dan masyarakat. Manakala hukum kahwin juga terbagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Setelah membincangkan konsep perkahwinan agama Islam, sekarang saya akan membincangkan tentang konsep perkahwinan dalam agama Kristian. Agama Kristian memandang perkahwinan sebagai satu ikatan suci antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk sepanjang zaman. Oleh kerana itu, penceraian dalam agama Kristian tidak diiktiraf sama sekali. Seorang lelaki hanya dibenarkan berkahwin sekali sahaja seumur hidup. Demikian juga untuk wanita. Relatifnya, perkahwinan bagi penganut agama Kristian menganggap perkahwinan sebagai suatu perhubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang sama-sama telah bersetuju untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk seumur hidup dan sepanjang hayat. Manakala konsep perkahwinan secara tradisinya ialah masyarakat menggalakkan seseorang untuk berkahwin dengan orang yang jauh untuk menghukukkan pertalian, tetapi cukup dekat supaya semenda boleh dianggap sebagai salah satu daripada kami atau jenis kami. Satu kekecualian untuk peraturan ini didapati dalam perkahwinan raja yang mengukuhkan kedudukan mereka melalui pengumpulan kekayaan berbanding melalui persemendaan. Walaupun begitu, ahli-ahli keluarga raja sering digalakkan berkahwin dalam lingkungan keluarga yang rapat. Salah satu konsep perkahwinan yang penting ialah sebagai perikatan hubungan seks yang disetujui oleh masyarakat dan biasa difahami sebagai satu hubungan lelaki-perempuan yang bertujuan untuk melahirkan anak-anak serta mensosialisasikan mereka dengan jayanya. Secara sejarah, kebanyakan masyarakat membenarkan pengamalan poligami yang takat. Bagaimanapun, negara-negara barat merupakan kekecualian utama dengan Eropah dan Amerika Syarikat yang telah mentarifkan diri sebagai sebuah budaya monogami. Ini disebabkan sebahagiannya oleh tradisi budaya Germanik yang merupakan keperluan agama Kristian serta mendate Undang-Undang Rom. Bagaimanapun, Undang-Undang Rom menyokong pelacuran, seketutukan, persetubuhan di luar perkahwinan, liwat dan persetubuhan dengan hamba abdi. Dunia barat Kristian mengharamkan amalan-amalan itu secara rasmi. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Syalilian dan nombor matrik saya adalah 276990. Saya akan terus menerangkan slide yang seterusnya. Secara sejagat,
Kebanyakan masyarakat kini tidak lagi membenarkan poligami sebagai bentuk perkahwinan. Contohnya, China berubah daripada membenarkan poligami untuk menyokong hanya monogami dalam Akta Perkahwinan 1953 selepas pemberontakan komunis. Jadi, apa itu perkahwinan poligami dan apa itu perkahwinan monogami? Perkahwinan poligami merujuk kepada perkahwinan di mana seseorang itu berkahwin dengan beberapa orang sekaligus. Biasanya, suami yang mempunyai lebih daripada seorang isteri. Manakala perkahwinan monogami melibatkan satu individu mempunyai satu pasangan sahaja sepanjang hidupnya. Amalan poligami diteruskan di kebanyakan masyarakat Afrika dan Islam. Tetapi, hanya kurang daripada 3% perkahwinan Islam bersifat poligami. Amalan poligami semakin mahal dalam persekitaran bandar. Hal ini kerana kos sara hidup di bandar adalah lebih tinggi berbanding di kawasan luar bandar. Jika seseorang lelaki ingin berkahwin lebih daripada seorang isteri, dia perlu menanggung kos sara hidup mereka semua. Walau bagaimanapun, amalan poligami ini biasa diamalkan di kawasan luar bandar. Hal ini kerana kos sara hidup di kawasan luar bandar adalah lebih rendah dan amalan poligami ini boleh melahirkan banyak kanak-kanak yang akan boleh menjadi sebagai sumber buruh pertanian untuk masa hadapan. Jadi, ia jelas menunjukkan bentuk perkahwinan akan menjadi berbeza mengikut lokasi geografi. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Dalam zaman moden, istilah perkahwinan secara amnya dihaskan untuk kesetujukan yang diiktiraf oleh negara, walaupun sesetengah orang tidak bersetuju. Frasa perkahwinan dari segi undang-undang boleh digunakan untuk menegaskan perkara ini. Walau bagaimanapun, dalam sebilangan masyarakat, terdapat pendapatan yang semakin berdebat tentang bentuk-bentuk perkahwinan. Antaranya ialah dalam bentuk perkahwinan sama jantina dan perkahwinan poligami. Perkahwinan sama jantina merujuk kepada wanita berkahwin dengan wanita, lelaki berkahwin dengan lelaki. Bentuk perkahwinan ini tidak disahkan di Malaysia, tetapi ia disahkan pada tahun 2005 oleh sebilangan negara seperti Belgium, Belanda, Sepanyol, Kanada dan negeri-negeri Amerika Syarikat. Slide yang seterusnya. Fungsi perkahwinan dari segi undang-undang adalah untuk, pertama, memastikan hak pasangan saling menghormati antara satu sama lain. Kedua, memastikan hak dan menentu hubungan anak-anak dalam sesebuah komuniti. Perkahwinan secara historis telah memberi status yang sah kepada keturunan, yang memberi hak kepadanya atas berbagai hak istimewa yang ditetapkan oleh tradisi masyarakat tersebut, termasuk hak warisan. Di kebanyakan masyarakat, perkahwinan juga menjalinkan hubungan sosial yang dibenarkan dengan keturunan, termasuk pemilihan pasangan masa depan yang boleh diterima. Jadi, dalam topik ini, kita membincangkan fungsi-fungsi perkahwinan. Ia adalah seperti berikut. Pertama, mengatur hubungan seksual antara suami dan isteri. Kedua, mengatur pembahagian tugasan antara suami dan isteri. Dan ketiga, memastikan kebajikan anak-anak dibela sepenuhnya. Jadi, marilah kita membincangkan fungsi pertama perkahwinan, iaitu membenarkan perlakuan hubungan seks antara suami dan isteri dan melarang perbuatan tersebut terhadap mereka yang tidak terikat dengannya. Wanita secara kebiasaannya akan hamil apabila terjadinya hubungan seksual antaranya dengan seorang lelaki. Hubungan seksual atau persetubuhan ini, jika tiada mekanisme pengawalannya, boleh membawa kepada kerosakan kepada masyarakat. Oleh itu, perkahwinan yang sah di sisi undang-undang dan diterima masyarakat boleh mengawal kehamilan atau reproduksi. Oleh yang demikian, persetubuhan dan hubungan seks yang dilakukan tanpa ikatan perkahwinan boleh dipanteras dengan menggunakan tindakan undang-undang yang wujud mengikut budaya dan tempat masing-masing. Tujuannya ialah menghalang daripada kerosakan dalam masyarakat terus berleluasa seperti kehamilan tanpa nikah dan gejala buang bayi taksa taraf. Kemudian, fungsi perkahwinan kedua ialah menyediakan mekanisme sosial yang mengatur pembahagian tugas mengikut jantina. Hal ini dapat dilihat dengan mata kasar dalam aspek biologi dan juga cara memperoleh rezeki. Golongan lelaki kebiasaannya ditugaskan dengan tugasan yang berat sesuai dengan biologinya, seperti tugasan yang menghendakinya untuk mengharungi perjalanan yang jauh, yang memerlukan kepada penggunaan tenaga yang banyak seperti memburu dan menangkap ikan. Manakala wanita pula melakukan tugasan yang tidak memerlukan kepada tenaga yang banyak
dan tugasan yang cenderung kecekapan melakukannya dimiliki oleh golongan wanita seperti memelihara anak kecil, memasak dan menjahit pakaian. Jadi, perkahwinan telah menyelesaikan permasalahan tugas dan tanggungjawab seorang lelaki dan wanita dalam sesebuah keluarga. Pembahagian tugasan sebegini juga telah menjadi tradisi dan diterima pakai oleh masyarakat dengan baiknya. Itu sahaja daripada saya. Slide yang seterusnya akan dijelaskan oleh ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya akan teruskan pembentangan yang seterusnya. Saya akan menerangkan tentang kebajikan anak-anak dan definisi perkahwinan. Saya juga akan meringkaskan definisi perkahwinan menurut dua kepercayaan, iaitu kepercayaan menurut Islam dan kepercayaan Barat. Kebajikan anak-anak. Perkahwinan berfungsi dalam memastikan kebajikan anak-anak terjaga dan tidak terabai. Kebajikan yang dimaksudkan merangkumi perkara dari aspek pendidikan anak-anak, kasih sayang dan lain-lain keperluan. Lelaki dan wanita menjadi ibu bapa dalam keluarga perlu memahami keperluan semasa anak-anak dan melindungi mereka dari bahaya. Seterusnya, bersungguh-sungguh memastikan diri mereka bertanggungjawab dalam menyediakan perkara tersebut. Perkahwinan merupakan satu hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil atau telah diikat atau disatukan mengikut kepercayaan agama masing-masing. Perkahwinan adalah salah satu langkah awal pembinaan keluarga yang merupakan unit asas kepada sesebuah masyarakat. Secara tradisinya, setiap pasangan yang ingin memulakan atau membina sebuah keluarga secara bersama harus melalui peringkat perkahwinan. Secara teorinya, definisi perkahwinan yang akan dikemukakan adalah hampir sama. Namun praktikannya yang berbeza mengikut agama, budaya, adat dan apabila konsep tersebut dipersepsikan oleh pelbagai masyarakat yang berbilang kaum di seluruh dunia. Contohnya, antropologi Barat mendefinisikan perkahwinan mengikut teori dan hasil kajian daripada proses sosialisasi Barat. Manakala antropologi Timur, khasnya Islam, mendefinisikan konsep tersebut mengikut undang-undang Islam yang bersumberkan kitab Al-Quran dan hadis. Ia pula diteruskan dengan adat budaya oleh masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun. Namun begitu, kehadiran Islam telah mengubah sebahagian daripada adat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam secara berkesan dan komprehensif. Perkahwinan menurut Islam. Islam mendefinisikan perkahwinan dengan bahasa dan istilah. Menurut bahasa, perkahwinan ialah berkumpul dan bercampur. Perkahwinan menurut istilah pula ialah ijab dan kabul yang menghalalkan persubuhan antara lelaki dengan seorang perempuan yang dinikahinya melalui perkataan yang menunjukkan nikah dan menurut peraturan yang ditentukan oleh agama. Terdapat juga beberapa ulama yang mendefinisikan perkahwinan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Antaranya, perkahwinan ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menjalankan hak serta kewajipan antara kedua-duanya. Iman Hanafi pula mendefinisikan perkahwinan sebagai akad yang membolehkan persetubuhan setelah bersatunya suami isteri dalam perkahwinan tersebut dan dikiaskan sebagai akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara perempuan dan lelaki. Al-Bardisi pula mentakrifkan perkahwinan sebagai kontrak yang memberi faedah kepada seseorang dengan tujuan memiliki keseronokan dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dikahwini mengikut ajaran Islam. Al-Syaikh Al-Sarbini Al-Khatib pula mendefinisikan perkahwinan sebagai kontrak atau akad yang mengharuskan persetubuhan antara seorang lelaki dan seorang perempuan dengan menggunakan lafaz nikah mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Seterusnya, seorang ilmuwan iaitu Profesor Muhammad Abu Zurah mentakrifkan perkahwinan sebagai satu kontrak yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang saling tolong-menolong dan menjalankan hak serta kewajipan antara satu sama lain. Melalui definisi-definisi yang telah dikumpulkan, perkahwinan mengikut perspektif Islam mempunyai tujuan yang suci serta menekankan aspek rasional dan logik akal yang bersesuaian dengan fitrah manusia itu sendiri. Namun begitu, keistimewaan undang-undang Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis bukan untuk memenuhi kehendak biologi sahaja, malahan ia juga baik dari aspek kesihatan dan sosial. Akhir sekali, definisi perkahwinan yang dikiaskan juga hampir sama meskipun maknanya didefinisikan oleh orang-orang yang berbeza. Yang kedua, perkahwinan menurut kepercayaan Barat.
Kepercayaan Barat mentafsirkan perkahwinan sebagai satu kesedudukan monogami, iaitu satu bentuk perkahwinan yang melibatkan seseorang individu untuk memiliki hanya satu pasangan sepanjang hidup. Agama Kristian Roman Katolik mendefinisikan perkahwinan dari banyak sudut. Antaranya ialah ahli teologi menganggap perkahwinan sebagai satu seruan, iaitu panggilan daripada Tuhan dan sebagai salah satu daripada 7 tanda-tanda kepercayaan kepada anutan agamanya. Manakala Estipol pula menyamakan perkahwinan merupakan ketaatan dan kebaktian Yesus Kristus terhadap gereja. Agama Kristian Roman Katolik juga mendefinisikan perkahwinan sebagai satu penyatuan antara lelaki dan perempuan yang diasaskan daripada peristiwa Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan sebagai gambaran kasih sayang melalui imej ataupun gambaran Tuhan kepada bangsa manusia. Agama Buddha pula mendefinisikan perkahwinan sebagai suatu ikatan zahir dan batin antara seorang lelaki sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri berlandaskan pada cinta kasih sayang, rasa sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga bahagia yang diberkati oleh Yang Maha Esa dan Santri Ratna. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Nama saya ialah Nurul Kamarina binti Sulaiman dengan matrik nombor 281399. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai perkahwinan menurut kepercayaan Barat. Perkahwinan merupakan satu keperluan bagi setiap manusia dalam menjalani proses kehidupan. Setiap agama mempunyai makna perkahwinan yang tersendiri. Begitu juga dengan agama Buddha. Buddhism melihat perkahwinan sebagai satu pasangan suami isteri yang bersatu dan memperoleh kebahagiaan bukan sahaja dalam kehidupan sekarang, malahan juga dalam kehidupan yang akan datang. Agama Buddha memandang sebuah perkahwinan bukanlah sesuatu yang suci ataupun tidak suci, tetapi mereka menjelaskan bahawa perkahwinan adalah suatu pilihan dan bukan kewajipan. Seterusnya ialah rumah idaman. Umum mengetahui bahawa rumah adalah salah satu keperluan asas, bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada semua benda hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Rumah dapat didefinisikan sebagai kediaman atau tempat tinggal yang mempunyai dinding serta bumbung. Mudah kata, rumah adalah tempat yang dapat melindungi penghuninya daripada kepanasan, kesejukan dan pencerobohan. Rumah dapat diklasifikasikan kepada beberapa jenis seperti rumah tunggal, bersambung, berkembar, pangsa dan juga tradisional. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua pula menyatakan bahawa perkataan idaman merujuk kepada apa-apa yang diidamkan atau keinginan serta kemahuan seseorang. Seterusnya ialah ciri-ciri rumah idaman mengikut pandangan Islam. Agama Islam telah menetapkan panduan yang lengkap buat umatnya bukan sahaja dari segi ibadah, malah turut merangkumi posisi dan susun atur rumah. Sebuah rumah yang bercirikan Islamik hendaklah bersesuaian mengikut kriteria dalam nilai-nilai ajaran Islam. Yang pertama ialah ruang yang mencukupi. Rumah yang baik adalah sebuah rumah yang menyediakan ruang yang mencukupi, mengikut bilangan ahli keluarga dan dilengkapi dengan ruang seperti ruang ibadat, bilik tidur, ruang tamu, dapur dan tandas. Yang kedua, ruang yang mempunyai ruang transisi. Ruang transisi merujuk kepada ruang koridor menurut ajaran Islam. Ruang transisi ini amat penting untuk menjadi penghubung antara pintu masuk dengan ruang utama di dalam rumah. Bukan itu sahaja, adanya ruang transisi juga dapat memastikan tetamu yang berkunjung ke rumah dapat memasuki rumah melalui pintu utama tanpa mengganggu penghuni yang berada di dalam rumah. Yang ketiga ialah menjaga privasi. Sebuah rumah bagi umat Islam hendaklah memiliki pembahagian ruang yang dapat melindungi privasi penghuninya. Sebagai contoh, bilik tidur ibu bapa dipisahkan daripada bilik tidur anak-anak. Selain itu, bilik tidur bagi anak perempuan dan anak lelaki juga haruslah diasingkan dengan sebaiknya untuk menjaga aurat si penghuni. Yang keempat ialah ciri-ciri
tidak keterlaluan. Memiliki rumah idaman berkait rapat dengan persoalan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya seseorang itu benar-benar beriman, beliau akan memastikan setiap tindak tanduknya selaras dengan apa yang disarankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Salah satu saranan agama ialah konsep wasatiyah ataupun kesederhanaan. Dengan memiliki rumah yang sederhana dan tidak menunjuk-nunjuk ataupun bermegah. Memiliki rumah cukup sebagai keperluan diri dan keluarga tersayang, bukan sampai melayan nafsu atau kehendak yang tidak puas. Yang kelima ialah bersih dan terjaga. Sedia maklum bahawa kebersihan adalah sebahagian daripada iman dalam agama Islam. Oleh itu, rumah golongan Muslim hendaklah sentiasa bersih, kemas dan teratur, terutamanya pada ruangan untuk beribadat. Seterusnya ialah menurut pandangan Hindu. Antara ciri-ciri sebuah rumah idaman yang sempurna mengikut pandangan masyarakat yang menganut agama Hindu adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, berkonsepkan nawasanga. Konsep nawasanga merupakan konsep tata letak bangunan mengikut 9 arah mata angin. Di dalam konsep ini, setiap rumah haruslah memiliki tempat tersendiri seperti ruangan dapur, bilik beribadat, ruang tamu dan bilik air. Yang kedua ialah mementingkan keseimbangan alam. Salah satu elemen bagi rumah menurut agama Hindu ialah keseimbangan alam. Hal ini merujuk kepada bentuk keseimbangan antara alam dewa dan alam manusia dan mempunyai tempat untuk pemujaan. Seterusnya ialah konsep rumah idaman zaman kini. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Oleh itu, ciri-ciri sebuah rumah idaman ini lebih menitikberatkan aspek-aspek umum yang sesuai untuk semua kaum. Antaranya yang pertama ialah lokasi yang bersesuaian. Tapak untuk mendirikan rumah haruslah bersesuaian. Contohnya, jauh dari pencemaran yang dapat memudaratkan kesihatan penghuninya. Yang kedua ialah keselesaan. Rumah idaman hendaklah selesa. Maksud selesa ini cukuplah sekadar ruang yang keluasan rumahnya sesuai mengikut kapasiti sesebuah keluarga tersebut. Bukan itu sahaja, rumah juga mestilah dilengkapi dengan fasiliti seperti bekalan air bersih, elektrik dan keperluan perabot. Yang ketiga ialah kebersihan. Setiap individu, tidak kiralah sama ada Islam, Hindu, Kristian maupun Buddha, mesti menginginkan kediaman yang bersih. Oleh itu, rumah idaman haruslah sentiasa bersih dan bebas daripada kekotoran. Susun atur di kawasan rumah juga hendaklah kemas dan teratur. Menurut pandangan saya, setiap agama mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam mewujudkan rumah idaman yang sempurna. Walau bagaimanapun, kebanyakan ciri-ciri tersebut adalah sama. Yang berbeza adalah mengikut ajaran daripada agama masing-masing. Sekian untuk pembentang seterusnya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Afina binti Tajul Arifin dan nama matrik saya ialah 277178. Topik yang akan saya bentangkan hari ini adalah mengenai kenali dirimu. Kenali dirimu ini terbahagi kepada 4 subtopik, iaitu pengertian, cara-cara untuk mengenali diri, yang ketiga gambaran mengenai diri sendiri dan yang keempat manfaat mengenali diri sendiri. Okey. Kenali dirimu ini bermaksud anda dapat memahami perihal diri anda sendiri meliputi beberapa aspek seperti ciri-ciri fizikal, kepribadian dan perwatakan, bakat, kelemahan dan juga kekuatan diri anda. Beralih pula pada slide yang seterusnya iaitu mengenai cara-cara untuk mengenali diri sendiri. Okey, seperti yang anda dapat lihat, terdapat 3 cara untuk mengenali diri sendiri. Yang pertama, tingkatkan kesedaran diri sendiri. Dalam konteks ini, anda haruslah bersikap jujur terhadap diri sendiri. Mengenali diri sendiri ini bererti anda dapat menerima berbagai aspek yang membentuk identiti, kepribadian dan juga keberadaan anda.
Hal ini bukan bertujuan untuk mengkritik diri, tetapi untuk meningkatkan kesedaran diri anda sendiri. Oleh itu, cubalah luangkan sedikit masa untuk melihat diri anda, apa yang anda telah lakukan, bagaimana reaksi anda dalam mengawal sesuatu situasi, atau apa yang membuatkan anda tersenyum. Selain itu, jika wujud perasaan iri hati dalam diri hingga membuatkan anda sentiasa membandingkan diri anda dengan orang lain, soalkan pada diri anda, mengapa anda begitu terpaku pada mereka? Fikirkanlah perkara yang anda harus lakukan untuk menjadi seperti mereka atau lebih baik dari mereka. Okey, cara yang kedua adalah dengan menghadapi ketakutan sendiri. Anak muda zaman kini sering membiarkan ketakutan menghalangi dan membatasi perbuatan mereka. Benar, bukan mudah untuk mengatasi kekuatan diri. Tetapi, jika anda berjaya mengatasi kelemahan anda, itu akan mengubah anda menjadi insan yang lebih baik di kemudian hari. Cara yang terakhir adalah dengan memfokuskan pada kekuatan sendiri. Ini merupakan elemen yang sangat penting bagi seseorang dalam mengenali diri sendiri. Dalam konteks ini, anda hendaklah memberikan tumpuan kepada perkara-perkara yang menjadi sumber kekuatan anda. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu anda menggilap potensi serta bakat terpendam dalam diri dengan lebih baik. Bukan itu sahaja, hal ini juga dapat mendorong anda menjadi insan yang lebih berjaya, di samping dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai diri anda sendiri. Apabila anda sudah mengenali diri anda sendiri, anda akan dapat menggambarkan kepribadian anda. Jika anda masih ingat, topik ini sebenarnya telah kita bincangkan sewaktu kelas yang terdahulu. Gambar raja di skrin sekarang menunjukkan gambaran personaliti seseorang berdasarkan 4 ekor haiwan iaitu singa, kuda, kancil dan juga unta. Mengikut analisis daripada kelas terdahulu, kebanyakan daripada anda, termasuklah Afina sendiri, adalah golongan yang memiliki kepribadian seperti seekor singa. Mari kita lihat watak serta kriteria yang terdapat pada golongan ini. Pertamanya, singa ini adalah simbolik kepada penguasa. Sifat golongan ini lebih kepada kental, boleh dipercayai, berdikari dan berkeyakinan tinggi. Namun demikian, golongan ini juga sering pentingkan diri sendiri, tidak sabar dan suka mempertikaikan sesuatu hal. Seterusnya, jika kuda adalah pilihan anda merupakan seorang ahli fikir. Golongan ini adalah golongan yang sabar, tenang, berpengetahuan luas dan juga bijak dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Walau bagaimanapun, golongan ini juga mempunyai kelemahan diri seperti suka bersendirian, terlalu serius dan lambat dalam membuat keputusan. Beralih pula kepada sifat si kancil. Kancil membawa simbolik sebagai penghibur. Jika anda adalah golongan ini, anda merupakan seorang yang berani, suka mengambil risiko, peramah dan juga sangat bersemangat. Dari sudut yang negatif, golongan yang memilih kancil ini adalah individu yang bencikan peraturan, boros, kuat makan dan cepat bosan dalam sesuatu hal. Haiwan yang terakhir ialah unta. Unta ini merupakan simbolik kepada pemulihara. Maksudnya, golongan ini sangat romantis, setia, mengikut arahan, pemurah dan juga berseni. Dari sisi lainnya, golongan ini sensitif, tidak sukakan perubahan dan terlampau menjaga perasaan orang lain. Jadi, adakah anda masih ingat dengan haiwan pilihan anda sewaktu kelas terdahulu? Jika kelas terdahulu, Afina memilih singa sebagai simbolik diri. Tetapi, selepas mengetahui dengan lebih terperinci, Afina merasakan perwatakan sang kancil lebih menunjukkan sifat sebenar Afina. Jadi bagaimana dengan anda? Adakah haiwan pilihan anda memiliki perwatakan sama seperti kepribadian diri anda? Atau anda mahu beralih kepada haiwan lain yang lebih mencerminkan sifat sebenar anda? Tepuk dada, tanya selera. Hanya anda yang mengetahui diri anda. Okey, beralih pula kepada slide yang seterusnya. Pertama sekali, perlukah kita mengenali diri kita sendiri? Perlu atau tidak? Jawapannya adalah perlu. Kita mesti mengenali diri kita sendiri. Dan sebenarnya, terdapat banyak manfaat yang anda akan peroleh apabila anda mengenali diri anda sendiri. Pertamanya, anda mampu menentukan jalan hidup sendiri. Hal ini kerana apabila sudah mengenali diri sendiri, anda mampu memilih hala tuju yang lebih memfokuskan ke arah kekuatan dan potensi diri anda sendiri. Selain itu,
Dengan mengenali diri sendiri juga, dapat memudahkan anda untuk mencari solusi. Seperti yang saya telah terangkan sebentar tadi, salah satu cara untuk mengenali diri sendiri adalah dengan meningkatkan kesedaran diri. Dalam proses ini, anda akan meluangkan masa untuk melihat diri sendiri, seterusnya dapat mencari jawapan terhadap persoalan-persoalan yang bermain di benak fikiran anda. Manfaat seterusnya adalah dapat membantu berkompromi dengan diri sendiri, atau dalam kata lain, anda dapat mengawal perasaan amarah, fikiran atau tindak tanduk anda dengan baik. Seterusnya, mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Berbalik kepada cara-cara untuk mengenali diri sendiri, jika anda benar-benar faham dan mengikuti cara-cara berkenaan, tidak akan ada masalah untuk anda mengetahui kelebihan dan kekurangan diri anda. Selain itu, anda juga mampu menerima kondisi diri. Dalam konteks ini, apabila kita mengenali diri sendiri, kita dapat menerima keadaan diri kita. Dalam istilah lainnya, kita tidak perlu malu dengan diri sendiri atau berusaha untuk menjadi orang lain. Dan manfaat yang terakhir adalah mampu untuk hidup bermasyarakat. Kenapa kita mampu hidup bermasyarakat jika kita mengenali diri kita? Ini kerana apabila anda tahu kelemahan dan kekurangan anda mampu berkompromi dan menerima diri anda sendiri serta bijak mencari solusi, akan memudahkan anda untuk bergaul dengan orang ramai. Dan hal ini secara tidak langsung dapat membantu anda untuk hidup secara bermasyarakat. Ini merupakan slide yang terakhir, iaitu mengenai sumber rujukan yang kami gunakan sepanjang menyelesaikan tugasan ini. Sampai di sini saja pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.